والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله توكلت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Memulakan kuliah kita pada malam ini dengan bacaan kitab Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang berhati memang seterusnya seluruh pegawai dan dalam kuasa masjid Hidayah Kampung Seri Keding, seterusnya yang jemaah tuan-tuan musliman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada kita untuk kita hadir ke masjid ini, ke rumah Allah ini, bagi kita melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menaikkan salat fardu maghrib secara berjamaah. Dan alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama kita beriktikaf dan alang-alang ataupun kita dah berada dalam masjid ini, jangan sampai kita beriktikaf. Yang iktikaf, yang mudah-mudahan kita duduk beriktikaf di masjid ini untuk memberikan pelajaran yang pahala iktikaf. Dan alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berikan peluang kepada kita untuk kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat duduk dalam majlis ilmu. Tentang Allah pilih kita, bukan semua orang boleh pilih. Kadang-kadang ramai orang boleh datang berjamaah, tapi kadang-kadang tak ramai yang boleh berjamaah untuk sama-sama duduk mendengar majlis ilmu. Dan sembahyang jamaah itu dah alhamdulillah terus, alhamdulillah. Terus istiqamah. Terus kita kena jangan tinggalkan. Tapi dalam pada masa yang sama kita istiqamah untuk duduk dalam majlis ilmu. Tak kira lah apa pun tuan. Jangan pak kahwin dia kita duduk. Ya pak lain tak nak. Pak tawid lagi lah. Dia paling mumet mesti. Apa ni paling ni? Pak tawid ni dah kalau tak betul-betul belajar jadi lain. Tapi dah pak tawid. Kita kena betul-betul belajar. Kenapa tuan-tuan? Saya baru-baru ni tentang pada fikir tu raya je. Saya pergi Perak je. Bukan apa. Abang ipar saya berubat. Dia berubat lagi, ada gangguan. Kebetulan bapak mentua saya ajak lagi. Kira ke dia kalau ikutkan nama tempatnya di Selim River. Tapi bila saya masuk tuan-tuan, dia Selangor ni. Masuk pada Selim River, kita izin daripada apa? Kalau ikut dia, izin dia ke Ani Malim ke lebih kurang Selim River. Tapi masuk dalam tu pokoknya dalam Selangor. Area Kuala Lumpur lah. Kuala Selangor. Bila macam tu jumpa dah orangnya, bila orang banyak kita tengok. Bila dia cakap tuan-tuan, dia ada kaitan dengan akidah. Kalau kita tak betul-betul, kita boleh terpengaruh dengan kata-katanya. Sebelum orang abang lepas saya, dia tak boleh bayar.
Itu sebab bapak mentua saya ni ajak saya, bagi tengok okey ke tak okey ni orang ni buat ni. Sebab tuan-tuan ada perkara-perkara yang kita kena berhati-hati lah. Bila dengar betul-betul apa yang dicakap tu nampak macam betul. Contoh tuan-tuan contoh dia bagi tentang korban. Dia cakap sebenarnya Allah SWT ni bukan suruh tapi memang sudah berkorban, tapi bukan berkorban lembu kambing. Dia cakap itu tanya korban apa? Korban kasih sayang. Sebenarnya Nabi Allah Ibrahim disuruh apa? Nak korban apa? Nabi Ismail sebab tunjukkan dia sayang tak kepada anak. Dan anak tu sayang ke bapaknya. Jadi bukan nak korban binatang sebenarnya. Kita nak korban kasih sayang. Salah orang kita sekarang pun. Kalau saya itu dah tangkap dah. Dia memang betul korban tu kasih sayang betul tu. Itu yang tersirat. Yang tersurat kita kena faham tersurat dan tersirat dua-dua tu kena ada. Jadi nampak yang tersirat itu. Satu. Yang kedua tuan-tuan apabila dia cakap pula kita ni kena sembahyang subuh pukul 3 pagi. Betul tuan-tuan, ada tempat-tempat di seluruh negara-negara yang tertentu memang ada subuh 3 pagi. Masuk waktu subuh. Dia cakap sebenarnya subuh 3 pagi. Kan Allah suruh bangun pagi tu. Bangun malam tu sebenarnya subuh tu. Bukan pukul 6, pukul 5, pukul 10. Dan tak ada sebenarnya sembahyang tak ada waktu. Ini lain. Sedangkan Allah sebut inna salata kana 'alal mu'minina kitaban mawqutan. Kita ni ada waktunya. Kalau beritahu dah waktu yang tertentu. Tuan-tuan sebab tuan nak belajar ilmu ni tuan. Kadang-kadang kita kena dulu kita kena belajar. Yang paling dekat kampus ini cakap saya ni banyak anak murid dah beribu-ribu anak murid saya. Tapi saya bukan belajar. Bukan saya tak mengajar. Itu sebab saya tak menangkap. Sebab saya menerangkan. Wah. Dan tadi memang itulah dia tak mengajar tapi dia menerangkan. Dia ambil perkataan menerangkan. Kalau mengajar ni kena tahu ya. Kena tangkap saya. Betul lah yang mengajar ni kena tahu dah. Jabatan agama memang dia syaratkan kalau mengajar kena tahu dah. Tapi dia ambil menerangkan. Tapi kalau ikut betul-betul baik. Sebab bapak mentua saya ajak. Bang Ipah pun suruh saya ikut. Tengok macam mana. Dah saya dengar tak boleh. Baiklah. Sebab tuan-tuan sebenarnya berbalik kepada Quran dan Sunnah dia sakit ke apa sebenarnya. Dia memang betul cara dia tu kena nampak betul. Dia baca bismillah, baca selawat, baca Fatihah. Dia tak ada benda nampak tak ada marut. Tak ada marut sangat. Dia punya cara perubatan ni tak ada marut. Betul. Minta dia tak ada minta tanah ke daripada kubur tak ada. Dia ada setengahnya minta tanah daripada kubur. Pernah sekali itu saya datang, pernah sekali saya nak berubat. Ada seorang pergi lah, kawan saya seperti itu, jumpa orang dia lah. Tapi mungkin belum datang saya sampai pun dia tanya, awak ni sebenarnya sibuk hebat kan? Dia tahu sakit kita tu apa. Itu jin tu. Dia pakai jin sebenarnya. Dia dah hadam. Sebab tuan, yang paling penting kita kembali dah kepada Al-Quran. Berubahlah cara Al-Quran, mudah-mudahan setiap Quran diberikan syifa. Quran diberikan syifa. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada kita. Tuan-tuan, nanti Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah bila kita masuk ke hujung Zulhijjah, insya-Allah dalam minggu depan kita akan sama-sama akan masuk bulan baru, bulan Muharram 1438 Hijrah. Kita bermakna kita makin umur kita makin meningkat. Kalau ikut betul-betul kiraan falak tuan-tuan, umur kita ni meningkat berapa tahun kita? Berapa Ji? 2 tahun ni Ji? 2 tahun. Ustaz Azhar sekarang umur 40? 47? 49 lah. Saya tahun ni 40. Mana dah 40 lah. Jadi kalau ikut betul-betul kiraan falak ikut dia punya takvim hijri dan kita ni cepat bertahun. Tapi kalau ikut Masihi kita buat ikutlah masa yang tu tempoh tu. Tapi kalau ikut kiraan falak kiraan hijri Qamariah kalau ikut betul pun di mana kita dah. Itu sebab dalam bab menasabkan anak menasabkan anak nanti dalam ni ada nanti kita bincang. Dalam menasabkan anak diikut Qamariah.
6 bulan Qamariyah 2 lafzah. Kan? Dia nak menentukan sama ada anak itu sah taraf atau tidak. 6 bulan Qamariyah 2 lafzah. Lepas tu kira tuan-tuan Bila kira tu kadang-kadang ada yang kadang-kadang nak nikah kan. Tentulah anak pertama kebanyakan kita kira ni yang betul-betul kita ambil berat anak sulung, anak yang pertama. Walaupun sekarang ni dari segi prosedurnya, dari segi peraturannya ataupun SOP-nya dari ISO pula tuan-tuan tak kira anak keberapa nak kahwin kena lampirkan surat nikah mak ayah. Itu yang kadang-kadang ada setengah mak ayah mengamuk. Ini anak yang ke-6, kenapa nak pejabat agama nak minta surat nikah ni? Ini anak luar nikah saya. Maaf. Kadang-kadang tapi sebenarnya kalau ikut secara pribadi saya, sebenarnya saya tak setuju pun diminta. Tapi dah putus mesyuarat macam tu. Sewaktu saya menjadi pendaftar dulu, tak silap saya kita putuskan setiap mana-mana yang wali ataupun setiap permohonan perkahwinan perempuan apabila dia nak berkahwin kena lampirkan surat nikah mak ayah. Memang kena lampirkan. Tapi sebelum tu kita hanya mewajibkan ataupun kita mensyaratkan kepada anak yang pertama. Maka kalau dia anak yang pertama perempuan nak kahwin, maka dia kena lampirkan surat nikah. Ataupun wali itu abang dia yang jadi wali, ayahnya dah meninggal, datuk dah meninggal, abang yang jadi wali. Dan abang pula abang yang sulung. Mana yang pertama lah? Anak yang pertama. Lepas tu yang kedua tu adik perempuannya. Adik perempuannya kahwin, abang tu menjadi wali pun kena lampirkan surat nikah mak ayah. Nak tengok abang tu layak tak menjadi wali ataupun sah taraf atau tidak. Tapi sekarang tuan-tuan tak kira anak ke berapa ke, tak pertama ke, sulung ke, kedua, ketiga ataupun ke 10 pun kita minta surat nikah mak ayah. Sebab ada kes-kes tertentu lah. Ada kes-kes yang tertentu yang kita dapat tangkap, yang kita kes. Anak yang keempat rupanya anak luar nikah. Tapi itulah, itu pun sebab ada pengakuan. Itu pun sebab ada ikrar. Sebab kalau kita lihat tentang dalam garis panduan yang dikeluarkan oleh ahli jawatankuasa fatwa kebangsaan dan ahli jawatankuasa fatwa negeri Selangor. Fatwa negeri Selangor dengan fatwa kebangsaan selaras sama. Kalau kita lihat dalam fatwa, fatwa kebangsaan beritahu kalau seorang tu melahirkan anak kurang daripada 6 bulan Qamariyah, maka anak tidak sah taraf. Ataupun yang kedua dia lebih daripada 6 bulan. Anak dalam kandungan lebih daripada 6 bulan, lahir lebih 6 bulan, tapi berlaku persetubuhan sebelum akad nikah pun diistilahkan atau dianggap anak itu sebagai anak tidak sah taraf ataupun anak luar nikah. Yang ketiga dalam garis panduan tersebut, sekiranya ada mana-mana pihak, sama ada ibu, sama ada bapa atau mana-mana saksi yang melafaz ataupun membuat pengakuan ataupun kita sebut ikrar bahawa anak itu merupakan anak tidak sah taraf, maka kita akan lihat, kita akan siasat. Misalnya, sebab dalam mensabitkan anak ni kita kira rezekinya bulan Islam, kita tak ikut bulan masih. Oleh itu tuan-tuan, ini sebagai satu perkara yang kena berat. Dan kita kalau bolehlah kita jadikanlah dalam kehidupan kita ini bermula dengan bulan Islam lah. Tapi kita dah biasa. Kalau surat bermula pun dan tak payah mana-mana, jabatan mana, jabatan agama pun. Kadang-kadang kita mula-mula kita buat dah tengah masa tengah ada dia punya semangat tu nak tulis hijri, adalah hijri. 1 Muharram, 2 Muharram, 10 Zulhijjah macam. Lepas tu bawah ni baru tarikh masih kejap je, lepas tu dah malas ni lagi kalau ijaz tak boleh kan, asyik lari je lalas masih aja. Kalau boleh kita cubalah tuan-tuan, kita hidupkan kehidupan kita ini dengan bulan-bulan Islam. Allah. Tuan sedikit tuan sebagai peringatan kita bersama. Tuan-tuan, Allah SWT insya-Allah termasuk perbincangan kita berkaitan tentang munakahat ataupun bab fiqh munakahat. Kita dah masuk bab mas kawin ni tuan-tuan, mas kawin. Kalau yang ada buku tu, kita buku surat 134.
Ya, 134. Ya, dalil. Ya, pada yang lepas kita dah bincang apa maksud mas kahwin ataupun dikatakan mahar, ataupun ada satu istilah dipanggil as-sadaq. Ya, sadaq, pemberian. Ya, tapi kalau kita lihat dalam ayat Al-Quran, dalam ayat-ayat yang Allah sebut dalam Al-Quran, banyak menggunakan perkataan as-sadaq. Ya, contohnya dalil mas kahwin adalah wajib berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma'. Dalam Al-Quran hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat yang keempat, wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. Ya, maksudnya berikanlah mas kawin yakni mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Ya, maknanya Allah menyuruh ya seorang suami itu, seorang lelaki itu apabila berkahwin wajib memberikan mas kahwin kepada siapa? Isteri. Ya, baru ini tuan-tuan ada satu grup, ada grup ustaz-ustaz. Ya, kuliah ustaz yang kuliah ni lah. Kalau ikutkan satu Malaysia ni, ustaz ni ada pada Sabah, ada pada Sarawak, ya, ada yang untuk Kelantan, ada yang untuk Terengganu, ada yang untuk Perak, ya, ada yang untuk Sabah Sarawak, ya. Ada seorang ustaz tu dia WhatsApp dalam grup, dia tanya. Satu kes seorang wali dia nikahkan anak dia, ya, dia nikahkan anak dia sepatutnya dan mas kahwin itu 300 dah, dia nikahkan selama lah, ya. Mas kahwin selama 300. Wali menyebut dalam ijab tu, aku nikahkan kau dengan anakku dengan mas kahwinnya 200. Ya, 200. Lepas tu pengantin lelaki pula jawab, aku terima nikahnya, aku terima nikah si Fulana binti Fulan dengan mas kahwinnya 300. Wali sebut apa tadi? 200. Pengantin sebut 300. Jadi saya sah ke tak nikah? Macam mana tak? Sah tak nikah? Nikahnya sah tak? Itu soalannya, sah tak nikah? Jawapannya sah. Ya, nikah itu sah. Ya, sebab ada lafaz qabul. Apa lafaz qabul, tuan-tuan? Qabil itu nikah dalam bahasa Arab ni lah. Ya, aku terima nikahnya. Qabil itu nikah mana sekurang-kurang sahnya nikah, ya, sahnya qabul. Ada perkataan terima, ada perkataan nikah, ya, ataupun perkataan kahwin, maka sah nikah. Ya. Yang lain tu dia saja mas kahwin itu sebagai satu apa? Tambahan, bagi jelas, nampak oh mas kahwin ni ada, atau jumlahnya ada jelas. Ya, cuma macam mana Ustaz? Wali sebut 200, pengantin sebut 300. Yang penting mana tuan-tuan? Wali ke pengantin? Mana yang penting? Ya, pengantin. Ya, pengantin sebut 300 betul tu. Dan sebenarnya masa bagi itu mas kahwin tu pada isteri 300 ke 200? 300 Ustaz. Okey, kelas. Ya, habis dah. Ya, tak tahu pula saya. Mana tak perlu nikah balik, tak payah nak nikah balik apa. Ya, mau Ustaz, wali ni takut Ustaz. Takut kenapa? Takut tak sah nikah anak ni. Tak ada nikah sah. Ya, sebab kan, ya, walaupun dia kita ni memang Allah menyebut seorang suami itu wajib memberi mas kahwin kepada isteri. Tapi dalam bab pernikahan ijab qabul, yang penting lafaz nikah itu, lafaz qabul itu telah ada, maka nikah sah. Ya, itu sebagai satu tambahan untuk menguatkan lagi bahawa ada pemberian mas kahwin. Nabi. Satu kes baru di daripada kita, Tuan, kita dia wakalah kepada saya. Saya kepada saya. Ada justru saya berikan mewakalahkan kepada Azhar Jakarta dengan mas kahwin 200. Okay. Jadi saya katakan kalau waktu sampai kita cek 200. Jadi dalam ajakan nikah kita katakan berkali lagi 300. Statusnya itu boleh kan? Boleh tak sah? Wakalah dia, yang penting wakalah itu dia hanya
kuasa wali, pemberian kuasa wali kepada juru nikah. Mana mas kawin tu kita belum kita orang mulia. Yang penting wali itu dah serahkan pada ustaz. Ya, saya serahkan apa? Nikah, saya serahkan untuk nikahkan adik saya, adik dia anak saya kepada ustaz untuk nikahkan. Tidak bakalan. Ya, ustaz ataupun nikah ustaz, saya wakilkan ustaz nikahkan anak saya. Okey, bakalan. Ya. Tapi kalau ustaz, saya nikahkan ustaz dengan anak saya. Alhamdulillah. Apabila tu nikah, nikah terus ustaz. Itu sebab wali kena berhati-hati dalam makalah. Ya, saya sebelum ni saya dah beritahu juga. Ya, pengalaman saya waktu saya pendaftar nikah, masa dulu saya masa start 2001 sebagai pendaftar. Ya. Kadang-kadang saya minta wali itu mewakalahkan sendiri. Ya, bila wali itu wakalah, ada yang setengah sebagian, kadang-kadang ada yang wali itu dia ustaz, dengan ini saya nikah ustaz dengan anak saya. Saya pun minta maaf ji, boleh saya nikahkan ustaz lah dengan anak saya. Sebab saya terima mak. Kalau saya jawab saya terima itu, saksi pun ada dengan ada saksi mana? Tidak sebenarnya dia nak wakalah kan? Saya nikahkan ustaz dengan anak saya. Saya pun jawab saya terima nikah. Saksi sama ada saksi sebut sah ke tak sah ke, tapi dia menyaksikan di segi hukum nikah itu dah sah. Sebab apa Nabi sebut dalam hadis ada sujid tuhunna wa hazal tuhunna an-nikah wa talaq wa rujuk. 3 perkara yang kalau kita buat sungguh-sungguh pun jadi, buat main-main pun jadi, apa dia? Nikah, talak, rujuk. Mana kalau itu pun dibuat kan, mana saya terima nikah, sah. Sebab saya kalau dalam bila wakalah saya memang betul. Dan wakalah nak wakilkan wali saya, okey. Itu pun tuan wakilkan, okey. Ataupun macam inilah tuan ikut saya. Saya dengan ini, saya namanya siapa, atau apa hubungannya, wakilkan kepada siapa. Saya kepada Ustaz Zainal Abidin bin Mansur sebagai pendaftar nikah untuk menikahkan anak saya. Semua panjang sikit lah. Tapi kalau dia cakap ustaz, saya nak ustaz, saya wakilkan ustaz nikahkan anak saya, itu pun dah kira apa? Berlaku wakal. Cuma perkataan yang kita buat dalam orang 2D itu, orang 2D itu ada wakalah. 2C itu dalam untuk permohonan, 2D itu adalah wakalah, keizinan wali dan wakalah perwakilan wali. Cuma bahasa yang kita buat, ayat yang kita buat itu sebagai ayat untuk sebagai satu ayat yang selamat lah. Ayat yang selamat membuktikan bahawa kalau ada wali nak mewakalahkan, maka dah berlaku perwakilan wali. Dan tuan-tuan kena ingat balik, ini saya ulang balik dalam bab wali ini saya dah terangkan sebelum ni. Cuma nak beritahu tuan-tuan, dalam bab wakalah ini pun kita kena lihat selagi mana wali tidak menarik balik wakalah itu, perwakilan wali itu, maka juru nikah ataupun sesiapa yang diwakilkan, maka dia boleh menjalankan tugasnya sebagai orang yang diwakilkan, wakalah ataupun disebut tawkil. Contoh tuan-tuan, baru-baru ni kita punya Duli yang mengambil Sultan Selangor, perkahwinan, dia nikah. Yang nikahkan siapa tuan-tuan? Siapa yang melafazkan, yang menjadi yang menikahkan kita punya Bani Suriah sekarang kan? Siapa? Datuk Mufti. Kalau ikut betul-betul tuan-tuan, kalau ikut dia punya itu, Datuk Mufti dia bukan sebagai pendaftar. Walaupun dia Datuk Mufti lah kan, tapi kalau ikut dari segi itu dia tidak dilantik sebagai pendaftar. Mana dalam keadaan itu yang dinamakan mufti sebagai wakil wali kepada wali kepada pengasuh kita lah. Sebenarnya. Maknanya nak beritahu, dan pada masa itu ada pendaftar yang lain. Saya dimaklumkan pendaftar pejabat agama lah. Di Syaklam, saya turun bersama dengan Datuk Mufti, dan Datuk Mufti yang akad nikahkan, yang melafazkan. Maknanya masa itu Datuk bertindak sebagai
yang mewakil apa? Yang diberikan apa? Kuasa untuk mengakad nikahkan anak kepada pengantin atau permaisuri misalnya. Ya, apa sebenarnya? Bagaimana tidak ditarik apa wali tidak menarik kuasa itu, maka boleh dinikahkan. Tapi kalau tiba-tiba dah nikah ni, contoh lagi berapa minit je, ya, tiba-tiba wali beritahu, contoh tadi yang Kedah kan, contoh tiba nak nikah dah ni, tiba wali tiba Ustaz, saya tiba-tiba dapat mimpi malam tadi. Ya, saya dapat mimpi bahawa saya kena tarik bakal lahan. Kenapa? Sebab saya dapat mimpi malam tadi ada orang yang datang kepada saya jubah putih kan, tuan-tuan. Ya, jubah putih mengatakan saya kena menikahkan anak saya. Kalau macam itu tuan-tuan, istilahnya baik apa? Baik kan? Nak tak nak apa? Majlis akad nikah kenapa? Ditawakufkan. Ya, kena dia apa? Tangguh dulu. Sehinggalah wali itu contoh berkedah ni. Ya, wali itu sampai sini. Contoh dia telefon tadi, contoh nikah malam kan. Nak nikah rupa Isyak. Tiba wali telefon Ustaz ni. Ustaz nak ni, Ustaz nak nikah ni. Wali telefon Ustaz, saya tarik balik kuasa untuk panggil lagi bakalah wali Ustaz. Dari segi hukum, Ustaz Azhar tak dinikahnya. Kena tunggu wali sampai. Maknanya besok pagi lah kita minta maaf tadi bapak kamu telefon membatalkan wakalah wali. Betul macam mana Ustaz? Ya besok. Tunggu bapak kamu datang lah. Bapak kamu dijangka datang pukul sampai sini pukul 9 pagi. Pukul 9 pagi lah pukul 9 datang. Itu contoh. Ya wakalah. Dia tarik. Kalau lah contoh tiba-tiba nak nikah Ustaz dah wakalah ni. Tiba-tiba meninggal wali. Macam mana tuan? Dah nak nikah ataupun belum nikah lagi sejam 2 jam nak nikah. Wali tadi dia dah wakalah dah. Tiba-tiba meninggal. Boleh tak diteruskan wakalah? Tak boleh. Maka wakalah itu terbatal. Siapa yang kena jadi wali? Siapalah sebab tu? Kalau ada datuk lah. Kalau dah ada, kalau datuk ada, apa dia balik lah. Ya, maka kena tukar. Jadilah siapa walinya. Sebab kes ni berlaku suatu saya di Ulangan, di Ulangan, di Bangi itu, saya juga di Jabat Agama Islam Ulangan di Bandar Baru Bangi. Hari Jumaat. Nanti tu nak nikah lepas Jumaat. Ayahnya kena stroke. Ayah kena stroke. Dan memang dah wakalah wali dah sebenarnya. Wakalah wali. Bila dah stroke, pagi kena stroke, nak nikah lepas Jumaat. Juni kali telefon saya, Ustaz, saya tak nak nikahkan pasangan ni, tapi ayahnya kena stroke. Dah wakalah ada Ustaz. Okey, yang saya cakap lah macam ni, takkanlah kamu tanya balik lah. Tapi bagi saya jangan takkan dalam keadaan wali macam tu nak jalankan akad nikah macam tak apa, tak hormat je kan, macam tak rasa macam apa panggilnya, macam tak ada rasa apa, macam tak ada perasaan ke. Ayah tengah sakit dia pun nak nikah kan, stroke tak kan. Maka bincang balik lah macam mana kalau dia cakap apa ni. Kebetulan pula tentang meninggal. Dah, macam mana Ustaz ini juga Ustaz? Cakap tepat dia lawan ni. Tukar wali. Tukar wali ada siapa? Ada abangnya. Tak mana jadi wali. Habis Ustaz korang? Korang tak apalah tepat dia nama. Habis tu Ustaz ni dah pukul berapa ni macam mana ni? Tak apalah. Atas sebab Ustaz ada yang kita boleh bicara. Ustaz ni borang tu Ustaz. Borang ni nama apa? Nama ayah ni. Kan? Macam mana kita nak tukar ni? Jabat agama dah tutup kan? Dah tak boleh nak dapatkan kebenaran baru, nak orang baru tak boleh. Tak boleh saya cakap. Sekarang ni yang penting dari segi apa? Yang penting lepaskan dari segi syariatnya. Kebenaran dah ada dah. Kebenaran nikah tu dah ada. Cuma kita nak tukar apa? Wali tu. Tak apalah. Nanti imam tukar nama pada itu potong balik, terus initial, tukar nama wali tu lah. Terus wali tu nanti hari Isnin masa datang daftar akan nikah, maklumkan. Jadi kita betulkan dalam sistem kita. Dalam sistem itu kita betulkan nanti. Tak masalah. Itu boleh kita bicarakan.
Yang boleh kita boleh bicara, kita bicara. Bukan kita nak straight je, tak ada. Bukan kita straight, tak ada benda-benda yang kita temu. Ada yang kita rasa yang perlu dijaga betul, kita jaga. Benda yang boleh kita boleh bicara, boleh kita boleh apa yang mana yang kita boleh dulukan, kita dulukan. Dan dulu-duluan. Nah sekali, masa saya bertugas kat Sungai Manggis, pejabat agama Sungai Manggis. Kebetulan, alhamdulillah, saya duduk kat kuartus pejabat agama. Hari Sabtu, kes kat Kelanang pula. Kat Kelanang, kampung Kelanang. Pengantin lelaki daripada polis. Dah sampai dah Kelanang. Nak nikah depan Johor. Pengantin lelaki, keluarga dia daripada polis semua dah sampai dah. Semua dah sampai. Rupa-rupanya bila nak nikah tuan-tuan, tak ada kebenaran berkahwin. Section 17 tu tak ada. Kan? Mana-mana yang nak berkahwin, kena ada kebenaran berkahwin di bawah, kalau ikut segi undang-undangnya di bawah section 17. Kena ada kebenaran. Bila kebenaran section 17 tu dah dikeluarkan, maka pasangan boleh berkahwin. Tapi bila masa nak nikah tu, imam tu tengok, dia cek, orang dah isi dah, semua dah lengkap. Orang dah isi, orang lelaki ada, orang perempuan dah ada. Dokumen semua cukup, sijil khusus semua cukup, tak ada tinggal. Ujian HIV test pun ada, semua ada. Cuma tak ada kebenaran berkahwin je. Kalau dari segi undang-undang, undang-undang lah, cerita undang-undang lah, tidak boleh dijalankan akad nikah. Sebab kalau dijalankan juga akad nikah, walaupun orang ada, tak ada kebenaran berkahwin bahasa 17 tu, daripada juru nikah, wali, pengantin lelaki, pengantin perempuan dengan saksi boleh dikenakan denda. Kalau juru nikah di bawah section 39, dia boleh kena denda. Sebab menjalankan akad nikah tanpa kebenaran di bawah section 39 Undang-Undang Islam Selangor. Kalau pengantin lelaki, pengantin perempuan di bawah section 40 Undang-Undang Islam Selangor, bernikah tanpa kebenaran berkahwin daripada pendaftar. Wali, saksi orang tu kita cas di bawah section 133 bersupahat menjalankan akad nikah tanpa kebenaran daripada pendaftar. Maknanya juru nikah kena denda, wali kena denda, saksi kena denda, pengantin lelaki, pengantin perempuan kena denda. Kalau ikut undang, tapi juru nikah pun telefon saya, Ustaz, macam mana ni Ustaz? Dan nak nikah Ustaz lepas Johor, orang ni tak ada kebenaran. Tapi sebelum tu saya marah tu lah, juru nikah kena teteran dulu. Memang kena dulu lah kan. Saya kata, Imam kenapa? Imam tak cek saya walaupun nampak macam tak marah, tapi saya mesti marah kan. Tapi sadar marah tinggi-tinggi tak ada. Tapi kenapa Imam kan? Patutnya Imam kena cek ni. Ini nak nikah buat cek salah ni. Imam nak jadi juru nikah dia apa? Nak salah kita letik, kita bising sikit lah kan. Kita bebel sikit lah. Assalamualaikum. Tak apalah Mam jadi Mam. Dah letik tu tak apalah. Tak apalah Mam. Ada sebenarnya. Tak apalah Mam atas ni. Dan Ustaz, tanya jabat agama. Boleh Ustaz hari Sabtu ni? Saya cuba bincang dengan parti. Bincanglah dengan parti, telefon ibu pejabat, maklumkan dengan telefon daftar. Kes ni maklumkan dulu pada pos-pos. Tak boleh. Boleh? Sebablah. Panggil kerani jam, bukan kerani pun ada. Kerani telefon kak, bila datang tak kak pejabat. Kenapa Ustaz? Ini. Besok saya datang. Alhamdulillah. Datang sekejap. Sebab saya tak boleh buat tu untuk pembenaran ni tak boleh buat. Kerani datang, dia buat, saya sign. Imam datang pejabat agama, nikah anak lepas Johor. Alhamdulillah. Itu boleh bisa ada tuan. Kalau ikut betul-betul straight, dan ikut dari segi dari segi kewangan pula, hari Sabtu mana boleh keluarkan apa-apa melibatkan tentang kewangan? Kita adjust lah. Kita adjust macam mana lah? Terpaksa adjust lah. Sebab kita nak mudahkan orang berkahwin, walaupun dia dalam keadaan macam itu kita mudahkan, tapi masih mengikut prosedur yang tertentu yang kita tetapkan. Sebenarnya sebab kadang-kadang dalam hal ini ada yang perkara-perkara yang kita consider ataupun kita boleh
dibaca. Okey. Itu dalam dia sahaja ya. Dari segi wakalah itu tidak ada masalah. Kalau dia cakap tadi wakalahnya 200, balik sini, dikat kat sini, ikut kat sini 300. Okey. Kita tengok pendapat Ibnu Katsir berkata, menurut Ibnu Abbas berkata anehlah tadi. Anehlah membawa maksud mahar. Manakala Ibnu Zaid pula menjelaskan ianya bermaksud sesuatu yang wajib diberikan kepada isteri disebabkan akad nikah. Seorang lelaki wajib menyerahkan mahar kepada wanita sebagai hadiah dan pemberian ke atasnya dengan penuh kerelaan hati. Mana bila seorang suami itu nak berikan mas kahwin kepada isterinya, dia kena betul-betul reda. Dia kena rela betul. Kalau aku bagi ni mas kahwin RM300 dengan penuh rela hati, dengan ikhlas, nulisin ala hudin. Mana kalau dah bagi jangan minta balik lah. Itu buruk sipu namanya. Kan? Dah bagi itu minta tapi kadang-kadang ada juga nikah tu dia apa bagi 300 kan. Itulah maknanya kita cukup minta balik. Itu kalau dah bagi itu kita saya lah. Dia hutang apa hutang biasa lah. Kalau minta yang minta tadi abang dah 300 maknanya kan. Saya lah kan abang tak ada hutang kan. Abang tak ada hutang. Itu kenapa bang? Sudah abang tengok order yang tak ada duit. Boleh tak minta 300 kali itu untuk belanja? Isteri pula apa abang ni dah bagi ni tak balik buruk sipu namanya. Itu tengok abang sipu buruk atau tidak. Kalau dah isteri cakap okay, tak apa datang saya bagi. Tapi itu dia anggap hutang lah, antara hutang biasa dah. Hutang antara suami dan isteri. Bukan hutang mas kahwin, hutang yang biasa. Ini saya kan. Kalau abang mengaku isteri nak tuntut, mana bukan hutang mas kahwin, hutang personal lah. Antara suami dan isteri. Okey. Itu apa yang pendapat ulama mengatakan tentang nikah tadi itu ataupun melibatkan solat mahar. Okay. Orang yang diperintahkan untuk memberikan mas kahwin ini ialah para suami. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Famastamta'tum bihi minhunna faqtuhunna ujurahunna fardhah. Maksudnya, maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati, yakni campuri di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna sebagai satu kewajiban. Dalil ataupun ayat yang mewajibkan, yang menerangkan bahawa suami kena bagi mahar ataupun mas kahwin kepada isteri. Surah yang lain juga dalam Allah SWT berfirman, la junaha alaikum in talaqtumun nisa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah. Tidak ada kewajiban membayar mahar atas kamu jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Mana seorang seorang suami itu kalau dia menceraikan istrinya sebelum bercampur, maka tidak ada kewajiban. Faham tak? Nanti kalau contoh dah dikahwin dan masa itu mas kahwin belum bagi lagi, dia tak bagi lagi, dan kebetulan pula tidak berlaku persetubuhan, tidak berlaku jima, maka si suami, dan kebetulan masa itu pula suami ceraikan apa? Isteri. Maka kalau ikut ayat ini, suami tidak wajib memberi mas kahwin. Sebab apa? Belum disetubuh, belum dicampur. Maka tidak wajib membayar zakat. Mahar. Jangan pula tidak ada zakat fitrah maka tidak perlu membayar mas kahwin mahar. Kalau tidak berlaku perceraian dan belum sempat disetubuh. Okey. Itu dalil ayat Quran. Mana ada 1, ada 2 dan 3. Surah An-Nisa ada 2 dan surah Al-Baqarah ada 1. Sebenarnya banyak lagi tuan-tuan, tapi yang dimasukkan dalam kitab Fiqh Al-Manhaji ini 3 ayat. 2 daripada surah An-Nisa, 1 daripada surah Al-Baqarah. Okey. Yang kedua dalil daripada hadis ataupun as-sunnah. Hal ini berdasarkan hadis daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu katanya,
أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت إنها قد وهبت نفسها لله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقال ما لي في النساء من حاجة فقال رجل زوجانها قال أعطها ثوبا قال لا أجد قال أعطها ولو خاتما من حديد فاعتل له فقال ما معك من القرآن قال كذا وكذا قال فقد زوجتكها bima ma'aka minal Qur'an. Apa maksudnya? Seorang perempuan datang menemui Rasulullah SAW seraya berkata, sesungguhnya dia mahu menyerahkan dirinya untuk dikawini oleh Nabi SAW kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW bersabda, aku tidak berhajat kepada perempuan. Ini telah kita habiskan hadis ini. Saya ulang balik, seorang perempuan datang menemui Rasulullah SAW seraya berkata, sesungguhnya dia mahu menyerahkan dirinya untuk dikawini oleh Nabi SAW kerana Allah SWT. Tuan dapat macam tu perempuan datang suruh kahwin dengan dia, ada di rumah. Itu makam tinggi. Kalau datang kahwin dengan saya, tuan ada tak? Saya ada tak? Makam tinggi. Itulah ujian-ujian tanya. Tapi dululah bekerja dulu lah menjadi pendaftar. Dia punya ujian ni tentang ditahan badan. Tentang ada masalah ada tak sedang. Bagi nasihat Ustaz, saya Ustaz, alhamdulillah saya dapat suami Ustaz. Itu ujian kan. Alhamdulillah Ustaz, kalau suami saya macam Ustaz ni, kalau Ustaz jadi suami saya siapa? Alhamdulillah Nabi yang kadang-kadang okeylah, 15 tahun saya bekerja sebagai pendaftar, alhamdulillah dapat menepis lah. Silatnya. Saya tak tahu tapi lepas ni tak tahu lah juga orang-orang. Umur 40 ni dia punya rankat apa? Inilah masa. Inilah masanya ya. Itu yang kadang-kadang ya wallahu a'lam billah ya. Bukan mana cuma takkan yang tadi okey. Ya maknanya jumpa seorang perempuan jumpa Rasulullah suruh kahwin, dia nak kahwin dengan Rasulullah. Maka Rasulullah cakap aku tak perlu nak kahwin dengan kau. Mereka tak berhajat kahwin dengan kau. Dan selepas itu datang seorang lelaki, aku tidak berhajat kepada perempuan. Lalu seorang lelaki berkata, kahwinkanlah aku dengan perempuan itu. Sabda baginda, kau berikanlah perempuan itu selai pakaian. Kemudian Nabi cakap, kalau kau nak kahwin dengan perempuan ini boleh, kau bagi dia pakaian sauban. Aktuki sauban. Kau berikanlah dia pakaian. Kau pakai baju lah. Macam kita lah zaman sekarang. Kalau masa hantaran itu ada apa tu? Sepasang ataupun sepersalinan. Baju Melayu ke baju kurung kan. Kalau Indonesia istilah dia biasa kalau yang setakat yang saya tengok kalau di Indonesia ada dia berkahwin, mas kahwin ni dia ada dua juga. Satu mas yang biasa lah saya tengok mas berapa gram tu saya ada 2 gram ke 3 gram ke 10 gram emas dia dan seperangkat alatan solat. Seperangkat alatan solat. Biasa itu mahar yang biasa di Indonesia. Emas berapa gram emas tu dan seperangkat alatan solat. Pakaian lah. Tapi kalau solat ni biasa kita tahulah. Telekung. Tapi telekung pun mahal kan. Telekung Hadijah mahal tu ratus-ratus juga. Kalau kat sini tak ada. Kalau kita orang kampung mungkin tak perasan tu telekung tu Hadijah tak Hadijah. Tapi kalau duduk di pasar elit, perasan pun ni Hadijah. Tapi kalau kampung ni tak ada. Biasa kampung ni warna ni lah. Sebelum-sebelum sikit aku nampak. Tapi kalau yang orang-orang ke taman-taman ni, orang bandar-bandar ni, lain sikit. Dia tengok rumah Hadijah ni, mahal ni. Ratus ni. Okey. Maknanya sauban. Pertama, beri pakaian.
Maka laki itu jawab, aku tak ada, aku tidak memilikinya. Maknanya tak mampu nak pakai baju. Maka Rasulullah suruh apa? Berikanlah apa? Kau berikanlah walaupun sebentuk cincin besi, hatman aktiki, hatman hadidan. Kalau kau tak ada baju, kau berikanlah dia cincin besi. Cincin besi tu kan, berapa sangat lain, itu dia. Laki jawab, aku tak ada. Tak ada, cincin besi pun tak ada yang Rasulullah. Maka Rasulullah pun bertanya, adakah kamu kalau kamu bagaimana, adakah kamu menghafal sebagai ayat, adakah kamu menghafal Al-Quran? Maka aku jawapan lagi ni, aku tak hafal semua, tapi aku hafal sebagian sikit. Tak hafal semua lah. Maka Rasulullah jawab apa? Kalau macam tu, aku kawinkan engkau dengan perempuan itu dengan mengajarkan ayat-ayat Quran yang engkau hafal. Anda faham tuan-tuan? Nabi apa yang Nabi beritahu ni bukan kita mas kahwin tu bagi Quran. Tidak. Anda faham? Ini yang dalil yang kebanyakan orang kita guna bagi mas kahwin Al-Quran. Silap kita. Bukan Nabi suruh bagi mas kahwin tu Al-Quran. Tidak. Tapi apa hadis disebut? Ajarlah isteri kamu ni ayat-ayat Al-Quran. Ajar. Maknanya ajar tu maknanya seolah-olah dia memberikan apa? Hikmat. Memberikan perkhidmatan. Ya, tanpa maknanya dia tak ada duit, dibayar perkhidmatan, maknanya itu menggantikan daripada mas kahwin yang lain. Bukan bagi Al-Quran. Itu yang silap kita. Ya, Nabi sebut dalam hadisnya, akhir tadi Nabi sebut, faqad zawwajtakaha bima ma'aka minal Quran. Maka hendaklah kamu mengajarkannya ayat-ayat Al-Quran yang engkau hafal. Bukan kita bagi je, ajar. Katanya zaman sekarang saya boleh tak saya nak ikut macam Nabi tu, ya, bagi Al-Quran. Itu silap kita. Tapi kita tak boleh terima juga kan. Tapi kalau ikut kaedah yang betul, ikut sunnah Rasulullah, bukan bagi setakat mashaf, tapi kita ajar isteri kita. Itu yang dianggap sebagai maskah. Ikut turutan kita, ya. Dari ikut Nabi step by step, satu persatu. Mula baju dulu. Mungkin pada situ baju yang paling apa? Paling mahal lah, paling ada nilai. Ya, sebab kalau kita tengok para sahabat pun kadang-kadang ada setengah sahabat tu bajunya tu. Ya, kadang-kadang ada yang bertukar antara isterinya kan. Yang kita ingat kisah kan. Kalau kita baca Hayatus Sahabat, cerita para sahabat. Ya, kadang-kadang kita kena dengar tuan. Di samping kita baca sejarah-sejarah ni, ya, sejarah Nabi kan, sejarah Nabi wajib tahu. Yang kedua, Hayatus Sahabat, tentang sahabat-sahabat. Sebagai apa? Sebagai motivasi diri kita. Bagaimana sahabat radhiyallahu anhu yang mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebut dalam surah atau surah Taubah, as-sabiquna al-awwalun. As-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar allazina taba'ahum bi ihsan radhiyallahu anhum wa adalahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada. Orang-orang ya, kalau kita ni orang yang terdahulu daripada orang yang muhajirin dan ansar ini yang mengikut apa yang dilakukan oleh para sahabat yang mendapat redha Allah, maka dijamin ya, apa dia perintahkan? Syurga. Ya, diberikan syurga dan duduk di dalamnya abadan selama-lamanya. Dan itu yang kita nak ikut. Contoh. Ya, kadang-kadang kita ikut contohnya dalam ya, macam-macam kita ikut lah. Tapi kita tak ambil apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhu. Itu tuan, begitu juga dengan perkahwinan kita, ikutlah sunnah. Jadi ikut cara kita. Ya, ikut cara kita itu kadang-kadang. Ikut cara. Kalau boleh sekarang ni kita apa trend sekarang kahwin. Sekarang trend apa ni? Sekarang trend apa? Trend kalau kahwin kenapa dan kenapa?
Kenapa? Karaoke. Nah, ada karaoke. Nana saya tanya kan, minta maaf tanya. Nana tanya, kenapa nak ke karaoke ni? Sudah saja sudah. Bukan selalu pun nak bagi orang agak senang-senang sikit. Kan? Lagi nak muda-muda ni kan. Dulu kan sudah zaman-zaman dulu kan joget lambak. Sekarang tak nak joget lambak. Tu kalau sudah ikut zaman, ikut trend. Kalau kira, kan dulu kan joget lambak tahun 80-an. Saya ingat lagi lah. Dulu saya kecil lagi. Ya, tengok apa pakcik-pakcik saya dulu kan. Dia kahwin kan, joget lambak. Hari Ahad tu lepas lepas kenduri tu Ahad, malamnya ya Allah joget lambak. Saya dulu dengkil tu, tuan-tuan tahu lah dengkil tu. Saya membesar tu dengkil. Lepas ayah saya meninggal baru pindah ke Teluk. Joget lambak kan. Dia sekali tengah malam kan, pernah saya ingat lah. Tengah malam tu tengah joget lambak kan. Tiba-tiba ada seorang tu nampak lembaga, lari. Tinggal tu. Habis joget lambak. Tinggal kan. Sebab dengkil dulu dia ada tempat yang keras juga dah. Dekat dengan lombong tu kan, kosong lombong. Saya dengan lombong kan. Memang keras sikit kan. Misalnya, tapi di mana tren sekarang ni karaoke. Misalnya janganlah elakkan. Kalau boleh dalam majlis-majlis kita ni elakkan perkara-perkara yang baik. Ya. Nak karaoke juga masuklah benda-benda yang lain. Ya. Cubalah buat karaoke mengaji kalau. Tak perlu Ustaz karaoke mengaji ni. Ya, apa nasyid tu kan. Itu yang dibenarkan, itu yang dibenarkan. Ya, kalau ikut betul-betul yang Nabi suruh, ya, yang sunat dalam majlis akad kita bidufuf. Apa bidufuf? Berbanu. Dan bidufuf. Ya, pukullah rebana, pukullah kempang, ada pengempang lah. Itu yang boleh. Ya, kita pukullah apa? Drum. Ya, dari tempat saya tengok tuan. Ni dia punya kemah. Sana ni kemah. Sini pengantin, tengah-tengah pengantin apa? Pelamin. Sebelah kiri ada satu lagi. Band apa tuan? Band. Siap band. Lepas tu dia buat lampu yang tak disco. Yang lampu pusing-pusing kan, ada pusing-pusing lampu hijau, biru kan. Dia buat macam tu. Nampak letak macam tu. Lepas tu rumah dekat masjid pun dia. Yang kadang-kadang kalau boleh tuan elakkan lah. Kalau kita boleh beri nasihat. Itu dah biasa kan. Memang ada pun pernah sekali datang ke majlis. Sudah masuk tengah harian. Pengantin datang. Pengantin datang, okey, manakala pengantin datang sama-sama datang baca doa. Dia panggillah seorang tu datang baca doa. Saya dah dekat sudah. Okey baca doa. Okey. Doa. Inilah. Lalu baca doa tu kita jemput orang ni, namanya tentera orang ni untuk menyampaikan lagu karaoke. Rupanya yang menyampaikan lagu karaoke itu orang yang baca doa tadi. Saya pun untuk baca doa. Betul ni. Dia baca doa tadi. Lepas tu, dia bukan ustaz lah kan. Bukan ustaz lah. Tapi orang situ juga lah. Ada keluarga dia juga. Tapi boleh baca doa. Dia suruh baca doa. Lepas tu dijemput lagi sekali untuk karaoke lagu-lagu pop. Saya cakap orang ni pun satu hal juga. DJ pun tuan, kau dah tahu dia baca doa, janganlah suruh baca menyanyi dulu. Nanti-nantilah dulu kan, kalau nak suruh nyanyi juga, sabarlah dulu. Bagi orang itu dia ada orang tak perasan baca doa kan. Ini dapat baca doa suruh karaoke. Astagfirullah. Tahu dia? Itu dah kadang-kadang. Dia kira dia boleh apa? Dia boleh apa? Dunia dan akhirat. Wallah, biar pertanyaan katanya dalam Pak Mas Kawin sekiranya ada. Saya sudah ada. Jelas. Tapi tuan mudah-mudahan yang kita belajar ini mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah pada waktu yang akan datang kita akan sambung. Sebab kalau saya lihat tuan dalam bab mahal ini banyak. Lebih kurang ada lagi lebih kurang 10 surat banyak mahal. Setelah kita bincang bersama, mudah-mudahan Allah memberikan kefahaman kepada kita. InsyaAllah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan wa shifaa'an min kulli da'in wa saqaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.